Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Solat gerhana bersama sahabat-sahabat jemaah. Dan satu masa dia pernah tengah solat berdiri dalam solat gerhana ni, dia pernah buat gitu. Dia pernah tepis, macam ada tepis muka dia, lari ke muka dia. Gitu. Dia pernah elak gitu dalam tengah solat. Dan dia pernah buat gini dalam solat. Dia pernah angkat tangan dia dua gitu. Satu dia buat macam ni, macam nak ambil sesuatu. Ada masa pula dia buat macam ni. Dan dalam solat ni. Maka bertanyalah para sahabat ni, kenapa engkau begitu, wahai Rasulullah? Kenapa kami lihat ada satu masa engkau buat macam ni, macam nak ambil sesuatu tengah sembahyang ni? Ada satu masa engkau menepis, bagaikan melak sesuatu. Dia tanya. Maka Rasulullah kata, waktu aku solat, Allah bukakan hijab. Hijab ni apa? Hijab ni apa? Halangan mata. Halangan, tabir. Tabir. Macam tabir. Kita dengan akhirat ni tak nampak apa-apa. Bukan kita tengah akhirat, kita tengah syaitan pun tak nampak apa-apa. Kita tengah malaikat pun tak nampak apa-apa. Kenapa? Allah jadikan tabir itu menutup. Kita nampak. Tapi Rasulullah waktu dia solat gerhana, dia buat macam itu tu, dia kata kenapa? Allah perlihatkan kepadaku syurga. Dan aku lihat buah-buahan yang banyak dalam syurga. Dia buat macam itu macam dia nak ambil. Sebab dia nampak live di bawah mata dia syurga. Allah Ta'ala melihat dari syurga. Dan dia kata, buah ni, kalau aku dapat ambil, aku bagi makan, tak habis di dunia ni selagi ada umur dunia. Selagi ada umur dunia, tak habis orang makan. Banyaknya buah kat syurga ni. Dia tengok Allah buka kat tabir dia waktu solat, dia nak ambil. Dan sahabat tanya, kenapa ada masa pula engkau seperti menepis sesuatu? Kerana Allah memperlihatkan padaku akan isi neraka. Nampak neraka tu. Api dia, begini, begitu. Nampak? Allah lihatkan dia waktu dia solat gerhana. Dan Rasulullah kata apa? Tidak pernah selama hidup aku lihat keadaan yang paling teruk seperti keadaan di neraka. Tak ada suasana yang paling teruk yang aku pernah nampak selama hidup aku. Kecuali neraka. Api dia menyala-nyala. Rasulullah sampai mengelak tu. Takut. Tutup itu. Buat itu. Rasulullah ditunjukkan. Dan dia sambung hadis ni apa? Aku lihat kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Rasulullah nampak. Dia nampak ramai yang masuk neraka ni orang perempuan. Bukan kata orang lelaki tak masuk neraka. Tapi dia kata orang yang banyak masuk neraka ni orang perempuan. Sahabat tanya kenapa mereka masuk neraka? Rasulullah kata apa? Kerana kufur mereka dengan suami mereka. Kufur dia apa tau? Bukan kufur agama. Bukan kufur akidah. Kufur apa? Kita tahu Ingkar. kufur nikmat.
engkar dia. Rasulullah kata kalaulah seorang suami itu berbuat satu kesalahan pada isteri dia dan isteri dia berkata, aku kahwin dengan kau tak pernah aku lihat satu pun kebaikan. Itu Rasulullah bagi contoh perkataan dia. Perempuan jenis yang dikatakan kufur dia. Kekufuran akidah, kufur dia. Kufur dengan suami dia. Ini Rasulullah bagi contoh ni, yang ramai masuk neraka sebab dia kufur ni maknanya tak terima kasih, dia engkar dengan suami dia. Sebab tu kalau perempuan ada suami, dia mudah masuk syurga. Dan kalau dia silap, na'udzubillah, dia pun mudah masuk neraka. Rasulullah nampak dalam neraka ni ramai perempuan. Dalam hadis lain, Rasulullah ulang perkara ni, dia panggil semua perempuan, wahai muslimah, dia kata, aku nampak dalam neraka ni kebanyakannya perempuan. Maka dia kata, wahai muslimah, bersedekahlah. Kenapa dia kata bersedekah? Kenapa dia kata bersedekah? Kerana bersedekah ni antara yang memadamkan api neraka. Rasulullah kata dengan Aisyah, bersedekahlah walau sebelah tamar. Tamar ni walaupun sebelah bagi dua, kerana dia akan melindungi kau daripada api neraka. Lepas tu kena banyak sedekah. Jadi kena faham juga, sedekah ni bukan mesti bagi duit, bukan mesti bagi harta kat orang, bukan. Tu Rasulullah kata apa sedekah ni? Hendaklah orang Islam itu melazimi akan sedekah. Catatlah apa saya cakap ni, dalam kitab. Buatlah syauqah muka apa benda ke. Catat hanya saya cakap tadi. Buatlah nota-nota sikit. Rasulullah salat gerhana cara Jumaat. Tiba-tiba keadaan tangannya seperti hendak mengambil sesuatu. Catatlah itu. Dan ada masanya dia bagaikan menepis sesuatu. Catatlah gitu. Jadi nanti lain kali kita boleh baca. Anak-anak kita boleh baca. Buku-buku belajar kita. Itulah cara belajar. Kita pandai catat. Lepas tu belajar ni nak memerlukan orang cerdik. Suara saya tak dengar? Ada cakap tuan tak dengar? Dengar ke? Alhamdulillah, dengar Ustaz. Dengar kalau tak dengar tu, kena keluar balik. Okey. Apa yang kita nak catat tu lah. Satu hari Rasulullah semayang gerhana dengan sahabat. Tiba-tiba dia bagaikan menepis sesuatu. Lebih kurang tu lah. Memang begitulah bahasa dia kita boleh faham. Ada masa dia bagian menepis sesuatu, ada masa dia bagian nak mengambil sesuatu. Maka dia tanya oleh sahabat, kenapa? Rasulullah kata, aku nampak Allah buka tabir, aku nampak syurga. Aku nampak buah syurga, aku macam nak ambil. Tangan dia terangkat semayang itu. Dan Allah lihat aku neraka dan aku takut. Dan tidak ada keadaan yang paling aku takut kecuali aku lihat neraka live. Dia nampak tengah semayang Allah buka tabir, nampak neraka. Dan dia begitu, dia mengelak. Lepas tu Rasulullah kata apa? Ramai ahli neraka ni yang aku nampak orang perempuan. Kenapa? Mereka engkar, mereka kufur dengan suami dia. So, jangan cakap benda-benda yang kufur dengan suami tau. Jangan cakap benda-benda yang kufur dengan suami. Jangan cakap abang ni kahwin tak ada satu kebaikan pun yang abang buat. Sebab Rasulullah kata itu tau. Rasulullah kata perempuan ni, engkau buat kebaikan dekat dia, satu hari, engkau buat silap, engkau buat kejahatan dekat dia, dia akan kata, selama aku kahwin dengan kau, tidak ada kebaikan yang aku lihat pada engkau. Dia akan kata begini. Rasulullah susun dengan skrip tu lebih kurang gitulah. Jangan cakap begini. Marah ke jangan cakap begini. Ini yang Rasulullah kata, inilah antara yang menyebabkan dia masuk neraka. Atau dia kata, menyesal aku kahwin dengan kau. Ini kufur ni. Kufur dengan suami. Rasulullah nampak dah. Perempuan sini masuk neraka ni. Tu nak kena hati-hati. Nak kena jaga-jaga. Bila marah ni, tutup lidah tu. Tutup mulut tu. Tahan lidah tu. Jangan bercakap. Tahan itulah nama dia mujahadah.
tahan itulah kadang sampai keluar mata. Kenapa? Hati dengan nafsu sedang berperang dalam diri kita. Dan cederanya diri kita ni dilihat dengan air mata itu kadang turun. Macam mana orang kalau dia bergaduh, dia berlawan secara fizikal, dia nampak muka bengkak kan, itu fizikal lah. Nampak dia jatuh, terlentang. Dia bergaduh dengan orang lain. Jadi cedera dia pada fizikal. Sebab dia gaduh secara fizikal. Ini perlawanan antara hati dengan nafsu ni. Hati ni dia dapat maklumat. Hati ni dapat senjata. Hati ni dapat ilmu. Dia ada senjata untuk dia lawan dengan nafsu ni. Nafsu kata lawan. Cakap lawan. Nafsu beri kata-kata bidalan. Berani kata benar, lawan. Berani kata benar, lawan. Berani kata benar, lawan. Dia kata. Dia sakit hati kau cakap satu kataan dia lagi sakit. Cakap apa? Nyestal aku kahwin dengan hang. Aku kahwin dengan hang, apa aku tak dapat. Tak ada kebaikan langsung untuk hang. Dah tak ada panggil abang dah. Panggil hang. Dah tak ada panggil, apa selalu orang perempuan panggil suami? Abang lagi apa? Yang. Darling. Darling panggil. Ling. Sekarang baby mama papa, dia panggil mama papa sekarang. Mama papa, baby, Ling, Abi. Hasbi, Bos. Hani, apa lagi? Bosku. Bosku. Zauji. Panggil apa? Hasbu? Apa? Pelik-pelik panggilan. Bos. Zauji. Bosku. Bosku. Walid. Yes, Walid ni ayah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Apa? Masa gaduh tu tak panggil lah. Dia main kau aku. Menyesal aku kahwin dengan kau. Kalau dia dekat utara, dia dekat utara. Menyesal aku kahwin dengan hang. 1 sen tak ada guna, dia kata. Lepas tu dia kata puas. Puas lah, nafsu tu bilang puas. Allah kata, nanti dia masuk neraka. Lepas tu, suami pun kena tahan mulut dia. Jangan provoke isteri ni cakap benda yang boleh dia terjun dalam neraka. Jangan provoke tu. Jangan bangkitkan rasa sampai dia cakap. Kita marah dia diam, okey, cukup. Jangan marah lagi. Marah. Lagi tak jawab, kita marah. Jawablah. Ada suami gitu. Apa diam, jawablah. Kalau betul jawab. Dia suruh isteri jawab. Sekali isteri cakap apa? Menyesal aku kahwin dengan kau. Kau dulu kerana cabuk dia kata. Tengok. Aku ni pegawai tau. Kalau aku tak ambil kau kekal cabuk. Dengan miskin kau, dengan tak ada duit kau. Aku sanggup tolak mak bapak aku cadangan. Mak bapak aku cadangkan aku kahwin dengan pegawai lah, dia sebut lah. Dia sebut lah. Dia sebut. Datuk nak tanya ke Datuk? Ada angkat tangan? Saya tanya Ustaz, Alimah. adakah kita dosa lah katalah kita buat dia. Tutup video. Lisa Dirina tutup video. Nampak rambut kak. Adakah kita terampun dosa dengan kita meminta maaf setiap kali selepas kita solat tu? Dia minta maaf dengan suami. Sebab dosa itu dosa dengan suami. Yalah, kita minta maaf dengan dia lah selepas solat ke. Tak kira lah lepas solat, lepas apa ke, dia keluar rumah ke, dia cium tangan ke. Lepas tu kena rajin minta maaf. Lepas gaduh ke. Jangan hari-hari gaduh. Hari-hari minta maaf. Hari gaduh, hari minta maaf. Sama macam apa tau. Sama macam kita ambil dinding, kita ketuk dinding tu. Sorry kita kata. Besok ketuk dinding lagi. Sorry kita kata. Apa dinding boleh tahan. Lusa ketuk lagi dinding, siku pula. Faham? Sorry kita kata. Aku menyesal lah. Besok ludah dinding. Sorry Ayam sekali. Ayam pun kata. Akal pun kata. Tak boleh gitu. Betul tak? Besok ambil cukur lagi ketuk dinding. Bang, sorry dinding. Dinding pun kata pelik ni. Itu dinding.
Tu dinding. Satu kali dinding empap dia, dinding kata sorry. Dinding kan sorry. Dinding empap dia sorry waktu tu tak kata masa cakap sorry lah. Datuk Zarul nak tanya ke? Angkat tangan. Tak ada? So, tersilap. ya. Sorry. Saya ke? Siapa lah? Datuk Zarul ke? Okey, Azhar okey. ke? Saya minta lalu, sorry. Dalam hadis tadi tu, solat tu solat apa Ustaz yang Rasulullah tengah buat tu? Gerhana. Oh, solat gerhana. Gerhana apa? Bulan ke matahari? Tak ada dia cerita lah. Tak ada cerita Tak ada cakap. Cuma dia kata solat gerhana je. Mungkin ada yang detail yang saya tak baca kot. Okey. Tapi dia kata solat gerhana. Apa yang kita nak kena tahu Apa yang kita nak kena tahu, jangan pegang pada bidalan-bidalan yang tak kena tempat. Macam kita kata berani kena benar. Kita berani jawab kalau kita benar. Jangan guna bidalan gitu. Ada bidalan yang tak sesuai sebenarnya dari syariat. Memang kita tahan diri kita dia melawan ni sebab kita takut api neraka. Bukan takut suami kita. Ada orang suami dia manusia biasa, dia kata aku tak takut dengan dia. Tapi soal dia ni tengking dia Allah campak dalam neraka. Dia ni lawan dia Allah campak dalam neraka. Itu besarnya title suami yang Allah beri. Lepas tu suami jangan cakap apa-apa yang menyebabkan isteri itu boleh melawan. Cakap dengan caranya elok dan isteri tak bolehlah cepat menenting bila suami cakap sesuatu. Terutama bila suami tegur. Kenapa? Suami ni bertanggungjawab untuk tegur. Kalau dia biarkan isteri dia pakai seluar ketat, cakap dengan lelaki, ramah-ramah dengan lelaki, keluar dengan lelaki. Contoh lelaki boros berbelanja, mengumpat kawan-kawan, dalam telefon, apa-apa sajalah yang nampak ni macam dosa ni. Kalau suami dia tak tegur, maka suami dia memegang title yang tidak memasukkan dia dalam neraka, nama dia dayus. Pegang perkataan ni kemah-kemah lah. Jadi kalaulah isteri ni sayang suami dia betul-betul, takkan dia nak biarkan suami dia masuk neraka dengan membawa tiket dayus. Kalau isteri ni, suami ni sayang isteri, takkan dia nak biarkan isteri masuk neraka dengan buat benda-benda yang tak patut dia buat. Lepas tu yang bagusnya, kuliah-kuliah macam ni, yang bagusnya suami isteri boleh dengar sama-sama lah. Atau kita ambil rakaman ni, AB dah on kan? AB ada tak? Ada buka tak AB? Tak tahu? Tak? Okey, AB dah ada. Kalau tak dapat isi kerja ke, tak dapat tengok ke apa ke, elok ambil rakaman-rakaman kat FB tu. Saya pun ada simpan rakaman juga. Tapi ambil di FB pun tak apa. Share-share kan FB tu. Letak nama FB isi kita lah. Biar dia ada notification untuk dia dengar. Kita pun dengar, dia pun dengar. Dua-dua nanti mendapat rahmat, dua-dua nanti mendapat berkat. Tu Rasulullah kata, wahai perempuan, bersedekahlah. Tu Rasulullah kata, hendaklah orang Islam itu melazimi sedekah. Maka berkatalah sahabat, kalau tak mampu bersedekah macam mana, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, bekerjalah. Kerjalah, pergilah kerja. Dapat sesuatu, boleh sedekah. Betul tak? Kalau tak ada sesuatu, macam mana nak sedekah? Ada sahabat kata, kalau tak mampu kerja, memang ada antara sahabat ni memang dia tak kerja. Rasulullah bagi tugas. Hafal hadis ke, apa gitu, gini ke, berbantu dia ke. Mereka tak kerja. Rasulullah kata, kalau tak mampu bekerja, apa dia? Buatlah kebaikan pada orang lain. Itu juga dikira sedekah. Buat baik dengan orang lain. Nasihat menasihati, kongsi-kongsi benda yang baik. Buat baik dengan orang lain. Jangan faham buat baik dia bagi duit je. Tanya khabar. Nampak seminggu dah tak nampak dalam kelas. Tanya khabar. Tanya khabar. Tanya apa khabar. Lama saya tak nampak awak dalam kelas. Bukan apa, bimbang awak sakit. Itu je. Tanya. Dia kata, Alhamdulillah baik. Saya pakai ID anak saya.
nama saya tu saya tak pakai dah. Tu yang nama ni saya lah tu. Kita kenapa? Kita cari khabar. Kita berbuat baik dengan seorang. Tanyalah kalau suami sakit, tanyalah suami apa khabar sekarang, salam kat dia. Lama tak dengar. Saya dulu dengar dia sakit, dia tak bersihat. Lepas tu doakan dia lah. Saya doakan dengan rahmat Allah, semoga dia sembuh dan kuat. Tabah dia terima ujian daripada Allah. Tu buat baik tanpa gunakan duit. Kata tak ada duit nak bagi jadi. Allah kata buat baik dengan orang. Jumpa orang senyum. Artinya orang kata senyum itu sedekah tu. Ni senyum tak ada senyum. Bibir ni ketutup. Senyum pun tak nampak. Tapi kalau kita senyum, nampak mati kita dia kecil. Memang orang tahu kita senyum. Jumpa orang beri salam, kita semua buat kebaikan. Beri salam ni maknanya doakan dia sejahtera dan dia pun jawab salam kita. Macam sembahyang raya tu hari lah. Mana dia salam, lepas sembahyang raya tak salam lah. Dulu, 2 tahun lalu kalau sembahyang raya, kalau kat masjid rumah saya ni, mereka beratur. Mereka beratur buat macam line ni. Kalau proses bersalam ni, 20 minit tak habis lah. Salam perlu, minta maaf semua, best. Saya suka sebenarnya gitu. Lepas tu jumpa pula kawan-kawan saya sini, saya marah lah. Walaupun tak ramai kat sini, tapi saya marah ramai lah, sepupu, 2 pupu tu kat sini. Ramai dah balik kampung dah. Jadi kita memaafkan selalu kat masjid lah. Yang pergi masjid lah, yang tak pergi masjid, jumpa kat rumah lah. Itu adalah sedekah. Tu Allah kata sembahyang duha tu juga sedekah. Sendi-sendi ini bersedekah. Atau Rasulullah kata, kau tahan diri kau, jangan buat tak baik pada orang. Itu juga sedekah. Jangan umpat orang. Jangan naik orang. Jangan naik orang. Jangan umpat orang. Jangan cerca orang. Jangan caci maki orang. Jangan ngutuk-ngutuk orang. Itu juga sedekah. Jadi ingat apa Rasulullah kata, kebanyakan perempuan masuk neraka ni sebab dia kufur pada suami dia. Main tahajud. Puasa sunat. Cakaplah apa benda pun. Kuliah duha, pergi masjid. Sunat tasbih, buat dekat surau. Buat kadang buat jemaah. Pelatihan, buat dengan ustazah. Buat. Tapi jaga-jaga. Jangan ketipu dengan amalan, tapi dia buat amalan yang menyebabkan dia masuk neraka. Na'udzubillah. Apa dia? Dia engkar, dia kufur dengan suami dia. Lepas tu lidah ni jaga-jaga sikit. Jangan lepas-lepas cakap bila marah tu. Jangan lepas-lepas cakap. Jangan depan dia tak cakap. Depan mak pula cakap. Mak, sebenarnya saya nyesal kahwin dengan dia, mak. Ini kufur tau. Saya tak dengar cakap mak. Kalau dulu saya kahwin dengan orang ni. Kalau saya kahwin dengan orang ni pun dah okey kot. Kata. Apa nak kesal pun dia dah lalu. Betul. Lepas tu ada banyak orang kahwin ni selalunya suka sama suka lah zaman sekarang kan. Jarang orang yang dipaksa kahwin. Jarang saya dengar orang yang dipaksa kahwin ni. Dulu mungkin. Dulu memang orang mak tu kahwin dengan dia, kahwin je. Saya dengar dulu arwah mak saya cerita. Dia balik sekolah, rumah sini lah. Rumah sebelah ni, tanah sebelah ni. Rumah tanah sebelah ni. Dulu mak saya dulu itulah. Rumah sebelah ni. Tanah semua jalan ni. Rumah naik tangga. Rumah macam rumah kampung kan, ada tangga naik tangga kayu. Satu hari balik sekolah, nampak beras banyak bawah tangga. Beras banyak bawah tangga. Dia tanyalah dengan bapa dia ni, berani dah bawa apa? Dia kata nanti beberapa hari lagi kami nak kahwin dengan kau. Kata. Gitu lah. Masa umur mak saya 13 tahun. Kami nak kahwin dengan kau. Orang dulu, dia ikut je bapa cakap. Ikut je. 13 tahun tau. Belum matang lagi. Tapi dia dah akhir lah 3 tahun. Sekarang tak ada. Mana ada orang gitu sekarang. Sekarang orang kahwin atas pilihan. Mak apa pun malah nak cakap. Kalau mak apa dia tak nak kadang. Kita cuma nasihat dia cari orang yang baik, elok. Orang yang baik. Itu je kita nasihat dia selalu. Kalau cari jodoh cari orang yang elok. Yang solat, yang apa yang elok lah. Tapi bila jadi apa-apa kadang. Pergi cerita dengan mak betul. Ada kadang-kadang perempuan lah, dia mengadu lah.
Dia kata gini. Saya kata, cubalah bincang dengan mak dia. Mungkin mak dia boleh nasihat dia. Dia kata, dia cakap dengan mak dia. Mak dia kata, engkau kahwin dengan dia, suka sama suka, engkau kena terima apa kebaikan dia dan apa keburukan dia kau kena terima. Mak dia jawab itu. Tapi saya kata apa? Saya pun jawab itu juga. Betul tak? Kalau kita tak terima kekurangan dia, kita nak yang elok je, kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Robot pun kadang-kadang ada dia punya mistake. Ada error dia, robot. Ini kan orang. Jadi kalau kita kena sabarlah. Kalau kita boleh sabarlah. Sabarlah sebab kita terima dia. Dia kata dulu kahwin tak tahu. Memang tak tahu. Dia pun tak tahu orang kita juga. Betul tak? Bukan dia tahu semua. Kawan 3 tahun pun tak tahu juga kekurangan dia. Kat luar nampak elok. Rupanya kaki melawan. Dia pun tak tahu. Tapi kalau dia boleh bersabar, kita boleh bersabar, aman rumah tangga ni. Terimalah pasangan itu adanya. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang kita tak jangka. Macam kita harap isteri kita, wah gini-gini. Tapi kita tak boleh belajar agama. Mana dia nak jadi itu? Betul tak? Kita ada usaha. Isteri pula kena belajar agama. Kalau dia kata suami tak belajar agama, aku bodoh dia tanggung. Memang dia akan tanggung. Tapi kita pun kena tanggung. So kita dah balik. Ini haid pun tak erti. Bab yang ada pada diri dia pun tak erti. Benda-benda asal tak erti. Yang dia tahu haid ni paling minimum sehari semalam, paling lama 15 hari dalam malam. Itu dia tahu. Apa dia istiagah, macam mana nak kira istiagah, macam mana dikatakan bila haid tu lebih 15 hari, dikatakan tamyiz, apa maksud tamyiz, perubahan pada warna, nak kira macam mana. Bagaimana nak tunggu, nak tahu dia istiagah ke tidak. Apa benda pun tak tahu. Suami ada selesa, bini tak tahu. Dia kata dia bukan hal dia, hal isteri. Nanti akhirat dia kena jawab. Kenapa? Dia kena ajar bab ni. Dia kena ajar bab doain kat isteri dia. Kalau dia tak tahu belajar, dia kena hantar orang belajar. Dia kena hantar orang untuk pergi belajar. Hantar isteri dia pergi belajar. Kau belajar sini. Anak kita jaga. Itu nama dia. Itu nama kabatin. Ini yang ramai orang lelaki tak peduli. Nanti akhirat nanti, isteri nak lepaskan diri, dia tunjuk, tu suami aku Tuhan. Itu suami aku. Tu nak kena faham betul-betul. Tengok Rasulullah mencerita lagi tentang seksa ni. Apa ni? Ada pun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya. Dia tergantung, dia makan badan dia. Kita tak boleh imagine Memang neraka ni, seksa dia ni, di luar apa yang kita boleh fikir. Apa yang dia diceritakan ni sebagai bayangan dia. Tapi di luar fikiran kita. Macam mana orang makan diri sendiri ni? Dekat dunia pun tak ada orang makan tangan sendiri tau. Tak ada. Tak pernah tengok orang buat. Dia ambil koyak daging dia potong, dia makan sendiri, tak ada. Tapi dalam neraka ada. Dalam neraka ada. Na'udzubillah min zalik. Dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawah dia. Dia kena gantung. Makan badan dia sendiri. Macam orang tak betul lah. Lepas tu api neraka menyala kat bawah dia. Kenapa? Maka bahawa sungguhnya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang lain dan tiada memperhias kerana suami dia. Keluar rumah make up. Keluar rumah pakai main cantik. Pakai wangi-wangian. Baju kalau tak bergosok ni, gosok. Betulkan muka ni setengah jam baru pergi keluar. Memperhiaskan diri dia untuk orang lain. Dan waktu yang sama, tiada memperhiasi bagi suami dia. Nah, suami dia buat tak kisah je. Lepas tu dia bagi alasan kalau nak saya cantik jangan masak. Nak saya cantik jangan basuh baju. Jangan yang ni. Dia bagi alasan. Tapi keluar rumah dia boleh bias. Waktu dia kata saya tak boleh bias kalau rumah. Apa? Saya masak. Atau macam itu pula. Saya cakap gitu. Keluar rumah boleh bias. Pergi pejabat boleh bias. Tak cakap pula. Saya pergi pejabat tak boleh bias. Sebab saya dimasak nasi kat rumah. Saya sibuk kat rumah. Saya tak ada masa nak bias kat pejabat. Tapi pergi pejabat dia boleh bias. Itu yang pelik. Itu yang dulu yang saya kata apa. Dunia kata apa kata. Ni Tuan Guru Idris Marwawi. Dunia ini telah apa kata
Terbalik Bukan. Terbalik pukang. Terbalik kuang. Jadi kita kata terbalik kuang. Tanpa kita tahu, kalau kita tak belajar, tanpa kita sedar, ada seksanya Rasulullah tengok perempuan ni kena gantung diri dia makan badan dia sendiri, lepas tu dia nyalakan api neraka berdiri. Kenapa? Berhias dia dengan orang lain, tidak berhias dia dengan suami dia. Pergilah kerja tengok kat pejabat. Pergi tengok kat pejabat. Pergi tengok pejabat. Pergi keluar rumah. Pergi keluar rumah tengok. Tengok shopping komplek. Tengok. Dia masuk surau tu dah keluar balik pun bukan sekejap. Dia nak pakai makeup dulu. Layan muka dulu. Okey, boleh keluar. Pernah tak dia tahu suami dia balik pukul 5 petang balik kerja? Dia dekat rumah. Pernah tak dia siap-siap? Kenapa? Suami nak balik ni, nak kena hias. Suami nak balik. Tadi suami tak ada, tak apa. Suami nak balik. Pakai elok. Bagaimana dia pakai elok dah keluar rumah? Pernah tak buat? Pernah Ustaz. Tak pernah. Ada yang jawab pernah. Ada yang jawab tak pernah. Ada yang jawab tak tahu. Ada yang jawab entah. Ada yang jawab malas lah. Sesi neraka ni tunggu je. Pergi rumah orang kahwin beli baju baru. Bukan nak kena pakai baju depan suami. Anak kahwin make up. Siap. Supaya orang datang tengok dia cantik. Orang datang tengok dia mak pengantin cantik. Bukan orang perempuan je tengok. Orang lelaki pun kata, cantik lagi mak pengantin ni, nampak muda. Kenapa orang lelaki kata nampak muda? Sebab dia nampak muka perempuan ni berhias. Jaga-jaga. Perempuan ni jaga-jaga. Digantung badan dia, dia makan diri dia, dia nyalakan api neraka untuk dia. Allahu Akbar. Tahu tak selama ni kita buat ni? Ya Ustaz. Mengaku okey. Dia kena taubat ni kena mengaku. Mengaku ke tak mengaku? Mengaku. Ustaz. Selalu buat. Allah. Mengaku ke tak mengaku? Tak mengaku. Mengaku. Dia nak taubat ni kena mengaku. Dulu salah. Betul tak? Boleh taubat. Mula dia tahu buat Ustaz, lepas tu dia taubat. Mula dia tahu buat. Lepas tu dia ngaku dah dia buat. Bila kita ngaku silap, baru kita bertaubat. Betul tak? Kita tahu kita rosak, baru kita boleh repair. Betul. Ini mengaku pun tak nak. Tak tahu kita rosak, bawa je jalan. Tiba-tiba, rosak tengah jalan lagi, susah. Mengaku lah. Mengaku. Mengaku ni kita, bukan kita kata kita nak rendahkan martabat kita, diri kita. Pokoknya tak cakap dengan orang lain pun tak apa. Kita mengaku yang kita pernah buat silap. Bukan silap kecil. Silap yang menggantungkan diri dia dalam neraka. Bukan silap kecil. Silap yang boleh menggantungkan diri dalam neraka. Pakai Ustaz. perfume, kemas cantik ya. Tanya Kak. Okey, kalau selepas kita bertaubat, adakah kita akan menerima hukuman juga di akhirat besok Ustaz? Kalau kita bertaubat, Allah terima, mana dosa kita diampunkan. Dosa kita diampunkan. Maknanya kita terlepaslah daripada api neraka tentang dosa yang kita buat. Ya. Sebab tu dikatakan dosa besar ni, selain dia bertujuh yang Rasulullah sebut dalam hadis kan, syirik pada Allah, berjudi, bunuh orang, derhaka mak bapak, ada kan 7 perkara kan yang kita biasa dengar hadis tu. Dan apa saja dosa yang dijanjikan neraka, itu juga ulama kata dosa besar. Kak Azharina tanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Macam ni, kalau masa kita kerja dulu, kita sekadar pakai yang sepatutnya untuk menutup aurat tanpa bermakeup, tanpa sekadar bedak biasa-biasa tu kira berhias ke Ustaz? Kita sekadar pakai yang itu je lah, tak ada lipstick, tak ada apa, semua tak ada, kira berhias ke? Dengan syarat kat rumah pakai bedak. Sesekali je lah Ustaz kat rumah. Sebab apa, kenapa luar pakai bedak kat rumah tak pakai bedak?
Mesti ada luar, ada nak bagi orang tengok kan. Betul tak? Tak juga Ustaz. Kalau ada jeragat semua Nak cover tu Ustaz. Pakai pudah. Pakai pudah, muka berlubang pun tak nampak. Bukan jeragat. Sekarang tak payah pakai makeup lah. Sekarang dah pakai mask kan. Tinggikan mask dalam bawah mata. Lagi best sekarang. Dah Zaman jimat sekarang, Ustaz. Dah jimat je tu. Dah jimat. Kilang gincu pun dah banyak tutup dah. Kilang gincu banyak tutup lah. Tak laku dah gincu. Tapi patutnya gincu ni pun dah laku lah. Sebab apa? Boleh pakai depan suami. Boleh pakai depan suami. Betul tak? Pakailah. Jangan pakai gincu yang haram-haram yang ada apa-apa benda najis-najis janganlah pakai. Tapi apa yang kita nak kata, Rasulullah kata perempuan yang diseksa ni dia berhias untuk orang luar dan dia tidak berhias untuk suami dia. Jangan tanya. Kita pergi kerja, kita pakai baju kerja apa-apalah, baju kurung ke apa kan. Tapi kat rumah kita tak pakai baju kurung lah kan. So boleh tak kalau macam kita kat rumah, kita pakai apa yang suami kita suka lihat, tapi kita keluar kita pakai apa yang macam Puan tadi cakap lah, menutup aurat. Betul lah tu. Tak apa. Suami kita mungkin suka kita pakai seluar kat rumah. Pakailah seluar. Suami kita tak kisah kau nak pakai apa kau pakai. Pakai baju kelawar ke lantak. Pakailah tak apa. Tak masalah. Tapi mesti bukan soal pakaian tu satu hal lah. Perhiasan ni nak kena jaga-jaga lah. Menghias yang perempuan ni dia banyak menghias muka. Sebab tu ada perkataan flawless apa semua tu kan. Ada produk-produk yang melicingkan kulit ni banyak. Dia punya owner jadi itulah dia punya yang putihkan muka apa semua tu. Banyak owner ni jadi millionaire kadang-kadang. Kenapa? Ramai yang orang perempuan concern dengan muka, tetapi dia concern, dia ambil berat pasal muka ni untuk bukan niat dia tunjuk pasal suami dia. Dia bawa keluar pun dia tunjuk muka dia licin ni. Dia tunjuk muka dia licin ni. Lepas tu kalau ada produk-produk baru, makeup ke apa, ramai orang perempuan dia ambil tahu. Dia ada group, dia tahu produk ni keluar. Dia nak hias muka dia. Jangan buat sesuatu macam ni. Berhias depan orang. Jangan buat sesuatu macam ni. Berhias depan orang. Tak biar depan suami. Nanti dekat akhirat nanti na'udzubillah. Dia gantung badan dia. Dan dia makan daging sendiri. Dia makan tubuh sendiri. Sebab tubuh ni dia hias untuk orang lain. Orang lain tak ada hal nak tengok. Orang lain tak ada hal nak tengok. Tapi dia bagi orang tengok. Nanti kena gantung. Kat dunia tak kena gantung. Tak ada orang minta nakan. Kat akhirat nanti kena gantung. Na'udzubillah. Ini yang sekarang ni ramai orang buat. Ini yang ramai orang buat ni. Kalau kita tak ambil perhatian benda ni, sedangkan perempuan tu dia semayang. Dia puasa. Isnin Khamis pun kadang isi kamar. Ini benda yang sangat baik. Tapi janganlah menyebabkan amalan ni tak membenarkan dia masuk neraka. Kenapa? Dia buat amalan yang memasukkan dia neraka. Amalan ni tak membenarkan dia masuk syurga kan. Tapi menyebabkan dia masuk neraka. Bukan sebab dia sembilan duha tu masuk neraka. Tak. Itu bagus buat tu. Tapi dia ada benda buat yang Nabi dah janji. Engkau buat macam ni, nanti kau makan daging kau kena gantung, kau kena bakar. Apa dia? Memperhiasi tubuhnya. Tubuh ni muka, badan, apa semua. Kepada orang lain. Kepada orang lain. Bos ajak lunch, satu jabatan. Kejap. Ada orang perempuan yang lambat. Kenapa? Dia pergi bilik air dulu, dia pergi washroom dulu, dia make up dulu. Okey, baru pergi. Padahal grup tu suami dia pun tak ada. Betul tak? Kalau suami dia ada bersama pun tak boleh make up juga. Apa? Orang lain tengok muka dia. Ambil ada orang cemerlang. Tengok. Pakai baju paling anggun. Make up paling anggun. Kadang-kadang pergi kedai make up ni. Bukan cemerlang pukul 10 pagi. Pukul 8 dia ada kat kedai make up. Suruh orang make up muka dia. Kenapa? Ini hari ya saya ambil anugerah cemerlang APC dekat dengan Amoy tu. Amoy kata apa? APC. Oh, anugerah
perkhidmatan cemerlang. Bukan anugerah penayang cemerlang. Wah, kalau Lempang pula amui kan cakap gitu. Anugerah penayang cemerlang. Apa? Dia tayang ke muka dia, dia tayang badan dia kat orang lain. Anugerah penayang cemerlang, APC. Malaikat kata, kau jaga nanti. Kau tak taubat, kau tak berhenti, kau jaga nanti. Zabaniah, Malaikat Malik akan take action kat you. Action will be taken accordingly. Macam mana? Gantung kau makan badan kau sendiri, kena bakar. Saya tanya ada takut ke? Tak ada takut. Seram gila Ustaz. Memang takut lah. Seram lah Sekejap lagi gila. taubat. Sekejap lagi taubat. Takut sangat. Ustaz ni. Ya, cikgu. Ustaz, adakah hukuman ini terpakai pada wanita yang tiada suami tapi berhias untuk kelihatan cantik lah? Ya. Mungkin tak tahu lah, mungkin dalam hatinya. Ya juga. Yalah, sama juga. Berhias tubuh kerana orang lain. Suami dia tak ada. Tapi orang lain tu tak tengok juga. Betul tak? Bukan makna kita ada suami, kita boleh yaya diri kita, orang tengok. Orang kata pasang badan kan. Buru-buru kata pasang badan. Badan dia ambil dipasang balik, modified, pasang. Reinstall. Supaya kelihatan menarik. Siapa yang nak tengok ni? Mesti orang lain, betul tak? Nafsu dan syaitan ni dia kerjasama tau. Dia kerjasama. Supaya tak merasakan orang yang buat dia bersalah. Dia akan bagi satu alasan membenarkan apa perempuan ni buat bila bias. Apa alasan selalu dia bagi? Yang banyak orang perempuan pakai perkataan ni. Saya make up ni bukan dah tunjuk orang Ustaz. Saya make up ni untuk, apa kata dia? Kepuasan diri saya. Kepuasan diri sendiri. Yes. Aku ni kata kuat-kuat ni kan ada pula orang betul tingkap ni. Apa hal ni Abang Haji? Untuk kepuasan diri sendiri. Itu yang cucu aku kata, atuk ni cemarah ke? Cemarah. Ceramah. Marah. Atuk ni tadi atuk bagi cemarah. Dia nak cakap ceramah, dia pelat. Baru 2 tahun lebih, 3 tahun. Atuk tadi cemarah. Dia kata cemarah. Kenapa cemarah? Dia dengar atuk dia marah. Bukan atuk marah. Atuk cakap dengan tegas. Benda neraka ni atuk kau cakap dengan tegas. Orang tak nak dengar, it's none of my business. Tahu? Nanti ke akhirat nanti, 217 orang ni tak boleh tunjuk muka saya. Kalau dia kata, ni lelaki ni ajar kami ni. Dia tak cakap pun. Apa saya jawab? Oh, saya tak nak jawab. Nanti diorang kecil hati, nanti diorang tak belajar dengan saya. Saya jawab gitu ke akhirat? Boleh jawab begitu? Saya tak nak jawab, nanti pelajar saya tinggal 10 orang. Saya tak boleh. Siapa yang dengar cakap saya ni, dia kecil hati ke, dia marah ke, dia kata ustaz ni nak hentam aku ke, nak ketuk aku ke, aku nak keluar grup, sila. Saya tak ada masalah apa-apa. Saya ada kepentingan. Tapi saya bertanggungjawab atas dasar kasih sayang saya pada semua. Saya tak nak semua orang, saya tak nak saya tak nak keluarga saya tak nak semua orang yang saya kenal atau tidak. Saya nak ajak aku semua, jangan letak diri kita dalam neraka sebab sesaan dia sangat menggila. Tak gila ke sesaan, kena gantung makan badan sendiri, tak gila tu. Boleh tahan ke kata-kata badan? Jangan hias diri. Jangan hias diri kak. Anak-anak, adik-adik, kakak, cucu-cucu. Jangan hias diri untuk orang lain. Allah dah letak. Tanya. Nanti dulu, Mas Surah dulu. Mas Surah. Assalamualaikum Ustaz. Apa Macam mana kesnya kalau suami kita telah pergi dan meninggal kan, jadi dosa dulu dan kita rasa terbeban lah dengan dosa tu. So macam mana cara untuk kita minta ampun menembus dengan Allah. Lepas tu buat kebaikan, niatkan pahala ni pada dia. Pokoknya dia dah terima kebaikan pahala tu dulu. Buat korban nama kita. Kalau dia buat nama dia dah meninggal. Buat korban nama kita. Tapi kita kata, ya Allah, jika ada pahala korban ni, aku sedekahkan kepada suami aku.
Soal dia, kita dapat pahala tak? Walaupun sedekah kat dia. Dapat. Kita dapat pahala juga. Itu yang best dia sedekah pahala ni. Kita dapat pahala sedekah. Kenapa? Nanti suami dia nanti ke akhirat nanti dia akan claim. Dia akan tuntut. Allah ni isteri aku dulu atas dunia. Dia buat aku macam ni. Dia list out everything. Sekarang aku nak tuntut. Moga-moga kita dah bayar dia dekat atas buku bumi ni. Banyak. Nak tuntut sikit lah kot agaknya. Dulu dia pernah kata aku bodoh lah Tuhan. Satu-satu dia sebut. Dia pernah kata aku ni laki tak guna. Dia kata aku ni jantan tak boleh harap. Jantan tau, bukan lelaki. Jantan ni lembu. Dia pernah kata aku macam ni. Dia pernah kata aku macam ni Tuhan. Dia pernah sakit dengan hati aku. Aku tegur dia, dia marah. Aku suruh dia berhias, dia tak nak. Dia berhias untuk orang lain, wahai Tuhan. Hari ni adalah hari pengadilan. Engkau memang adil. Kalau suami cakap macam itu, ke akhirat Jahannam. Allah akan dengar setiap suara orang. Dia pernah kecilkan hati aku Tuhan. Aku cakap jangan pergi, dia pergi juga supermarket. Aku cakap jangan pergi marhaban, kita duduk rumah. Ujung minggu kita lama tak duduk rumah. Dia keluar juga wahai Tuhan. Hari ni wahai Tuhan, hari pengadilan. Aku minta dia adili. Dia jaga tu. Sebab tu masa ada suami ni, jaga dia elok. Kalau suami cakap bodoh kat kita, nanti akhirat nanti kita bertuntut, jangan risau. Kita dia kata, suami aku kata aku bodoh. Ada tuntutan tak? Mesti ada tuntutan. Allah tu adil. Suami kata aku pemalas buat Tuhan. Aku tak malas, dia kata aku malas. Dia kata aku ni bodoh. Dah lah bodoh, gemuk. Macam-macam dia kata. Dia kutuk-kutuk aku buat Tuhan. Dia kata menyesal kahwin dengan aku. Tuhan, aku nak tuntut keadilan pada hari ni. Kat dunia aku tak lawan dia. Kalau aku lawan dia, aku dosa. Kau betul tak bagi aku lawan dia. Jadi aku taat pada kau. Tapi hari ini hari keadilan. Hari ini hari keadilan, aku nak tuntut keadilan pada kau. Wahai Tuhan, adillah aku sebaiknya. No problem. Don't worry. Kalau boleh maafkan dia, dapat pahala maaf. Dapat pahala memaafkan orang. Maafkan dia, Allah akan maafkan kita. Suami maafkan isteri, Allah akan maafkan dia. Kalau tidak, tak ada maafkan, nanti tak ada bercerita. Tak ada apa yang lari. Tak ada apa yang rugi. No problem. Tunggu je masa dia. Nanti Allah tanya, malaikat tanya, apa lagi dia buatkan kau? Dia lempang saya, wahai Tuhan. Cerita. Kau tak maafkan dia? Tak, aku tak maafkan dia. Apa lagi isteri kau buat? Dia pernah empat pintu depan saya, Tuhan. Apa lagi? Dia pernah baling garpu, Tuhan. Apa lagi? Dia pernah baling pinggan, Tuhan. Apa lagi? Senarai ini akan keluar balik. Dunia akan menceritakan kisah dia. Mata cakap, betul, Tuhan, aku lihat. Dia buat suami dia macam tu. Mata kita nampak. Mata isteri pun kata, betul, aku buat begini. Perbicaraan ni dahsyat. Perbicaraan ni, kalau reporter dapat, penuh surat khabar. Cerita tu je, tak habis. Kena buat surat khabar. Putusan part tu, hari tu. Betul lah. Kau tak cerita ni akan berlaku. Kau tak mahkamah ni akan bersidang. Tahu ke tak tahu ni? Tahu, yakin Iman. Jangan cakap tak tahu. Tahu, baru tahu. Tahu Ustaz. Dunia akan menceritakan isinya. Ana Pengadilan. tanya Ana. Azhar kejap lagi dah. Bagi Ana tanya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya, apa hukumnya orang yang jual makeup tu? Jual makeup ni dia boleh jual makeup. Tak ada masalah jual makeup. Tapi kalau dia kata aku nak beli makeup ni supaya aku nampak aku lawa, mana tak jual makeup tu? Kalau lah jual makeup sekarang ni yang kita rasa orang pakai ni untuk buat-buat benda dosa, kalau saya tak jual makeup lah. Kalau saya tak jual makeup ni. Sebab majoriti yang beli ni bukan berhias untuk suami dia. Setuju tak dia cakap? Majoriti yang beli ni bukan berhias untuk suami dia. Setuju Ustaz. Setuju tak dia cakap? Setuju. Pengalaman lah, pengalaman. Bukan survey, pengalaman. Betul.
kita bantu dia supaya dia berikan orang lain. Tak tahulah, kalau saya tak jual lah. Baik jual durian. Saya sokong. Kalau saya tak jual. Kalau saya lah. Kalau saya nampak alat ni digunakan alat untuk derhaka kepada Tuhan. Bukan kata salah jual. Kita boleh kata, itu nak dia nak beli, dia belilah, dia nak buat apa suka hati dia lah. Tapi kalau kita rasa lah, kita yang boleh nilai sendiri, betul tak? Kalau kita rasa mendorong dia untuk lebih derhaka, kalau tak ada make up, dia tak buat. Betul tak? Kalau tak ada make up, dia tak buat. Lepas tu kita tengok orang yang iklankan make up ni, semua digunakan perempuan juga. Perempuan yang cantik, yang seksi. Patutnya make up ni digunakan untuk membias pada depan suami dia. Suami dia kena tengok dia pakai make up tu, bukan orang lain tengok. Suami dia yang kena tengok dia pakai gincu tu, apa dia nama lah, eyeliner ke, eyeshadow ke, apa benda, snake in the eagle shadow ke, cerita kongfu tu, tak kira lah. Suami dia berhak tengok. Orang lain kalau tengok dia berdosa. Siapa yang berdosa? Perempuan dia berdosa. Suami dia patut tengok badan dia yang ada cutting ke, seksi ke, apa benda ke. Suami dia patut tengok. Bukan orang lain. Jadi air raya pun pakai kebaya, pakai baju macam tu. Yang kebaya kan ada cutting kan. Patut suami dia yang boleh nampak badan dia ada cutting. Itu hak suami dia untuk lihat. Dan untuk memegang apa, itu suami dia pihak. Tapi hak suami dia ada beri pada orang lain. Dia ada kongsi dengan orang lain. Wajarlah Allah risa dia. Dia ambil hak suami dia, muka dia cantik, dia pergi tabur kat orang lain kat luar. Orang ni tengok, orang ni puji, orang ni puji. Orang ni jatuh hati, dia jatuh cinta pula, dah bercinta, dah begini, dah begitu. Dia ada kawan tapi mesra, bukan bercinta, kawan tapi mesra, istilah-istilah ni dia keluar. Lepas tu dah pakat pula pakai baju sama. Dan perempuan ni tak habis-habis, lelaki tak habis-habis muji perempuan ni. Awak punya make up cantik lah ni hari, apa benda semua. Lagi dia semangat nak make up. Jaga-jaga Mati ni boleh datang besok. Waktu muka tengah make up pun mati boleh datang. Waktu kat pejabat, muka dia dengan make up ni, dengan biaya ni, boleh ubah Boleh ubah, boleh meninggal Waktu tu dia tahulah perjalanan dia. Tu saya nak beritahu atas dasar kasih sayang saya cakap jangan hias untuk orang lain. Bukan dia pendek je. Hiaslah pada siapa yang dia patut berhias. Yang dia pun tahu siapa. Alina tanya. Wah, barisan perempuan telah beratur untuk bertanya. Tanya Alina. Macam tak puas hati je. Alina tanya. Tak ada, next. Safiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Sila. Satu, kalau orang yang bekerja, macam wanita bekerja terutama sektor swasta kan, bidang corporate lah. Jadi kalau dia tak bermakeup ataupun paling asas, dia kena ada bedak, lipstick yang mild tu. Itu because kalau dia tak buat macam tu, dia nampak pucat. Jadi macam bila siapa yang nampak dia pucat? Bila kita dia dengan siapa yang nampak dia pucat? Saya tanya dulu. Orang luar lah. Orang lain, betul. Tapi dalam sektor pekerjaan tu lah. Sebab kalau dia tak pakai tu, dia dikira macam dia ditegur lah. Ditegur sebab muka nampak pucat. Maknanya keperluan dia mesti berhias untuk orang lain. Betul lah cakap? Boleh ke dia berhias untuk orang lain atas dasar dia kata ni kerja saya? Boleh tak? Saya tanya. Tak boleh. Tak boleh. Tetap tak boleh. Okey. Tetap tak boleh. Okey. Jadi kalau saya kata betul tak saya punya pemahaman ni definisi berhias tu, kalau dia berhias di rumah untuk suami dia dan pada benchmark yang sama tu pun dia keluar macam tu juga. Tak boleh. Jadi adakah tu dikira tak boleh juga? Dia berusaha, tak boleh. Dia tak boleh biar pada orang lain. Whatever regardless apa juga alasan yang dia beri. Dia kata saya bidang korporat. Saya kerja resepsionis. Saya frontliners untuk pelancongan. Orang pelancong akan datang saya jumpa saya dulu.
I'm the one who welcome others to my hotel. Jadi saya mesti kelihatan cantik. Tak boleh. Okay. Sebab tu receptionist kebanyakannya siapa? Wanita. Wanita, betul tak? Mana lelaki? Kalau lelaki pun dia cari lelaki yang rambut minyak, yang handsome. Kalau yang botak-botak tak ada di receptionist. Betul tak? Dia mesti ada satu. bukan. Dia orang Afrika. Mereka Orang Afrika. Kalau botak-botak boro-boro dia letak kat store. Angkat barang. Ustaz, Ah, susah cuma nak cari beli orang berambut kat durian, dekat kat Afrika, durian. Ustaz. Dekat Afrika susah nak cari lelaki berambut, Ustaz. Sebab tu saya kata orang Afrika ni bukan orang kita ni. Orang kita semua yang handsome. Lepas tu saya larang dia orang ni buka video kak. Dia orang ni kalau buka video, memang video datangnya rumah. Tu tak buka video. Bahaya. Sebab tu bidang kita ni, kalau sampai peringkat bidang kita memerlukan kita berhias untuk orang luar, minta dengan Allah, Ya Allah, pindahkan aku ke kerja lain. Okay. Terima kasih Ustaz. Saya cuba bercakap dari segi hukum, jangan marah saya lah. Kita kena pegang pada hukum lah. Kalau kita kerja gitu, kita rasa tak redha. Mesti dia rasa tak redha dulu. Rasa, Allah, dapat gaji pun tak syok lah. Lepas tu minta dengan Allah, Ya Allah, aku dah belajar agama, aku dah tahu neraka yang kau sediakan. Aku dah tahu malaikat-malaikat kau yang akan menyiksa aku kalau aku buat gini. Wahai Tuhan, aku ada keluarga nak tanggung. Wahai Tuhan, tolong aku Tuhan, pindahkan aku tempat lain. Kalau suami Buktikan. izinkan Ustaz. Buktikan apa? Bila hari Sabtu keluar rumah, tak make up. Kenapa? Buktikan. Aku buat ni terpaksa buat bersama kerja. Berdosa dia tak berdosa. Tapi buktikan. Keluar rumah tak make up. Ini kata sebab kerja. Keluar rumah tak kerja pun make up juga. Macam mana kata kerja pula ni? Awak ni tak kerja kan? Awak keluar rumah kenapa make up juga? Tengok. Mereka tak terbukti kata itu hanyalah alasan yang kita bina untuk menyatakan yang kita selalu tak bersalah. Patutnya kalau kena make up tu baru kata, awak kena make up ni, awak bagi aku masa make up ni menangis air mata ni. Ya Allah, aku kena make up, ya Allah. Gitu. Baru nampak tak reda. Ini boleh make up, dia make up. Ustaz jangan buat Ustaz. Lucu tu. Bat pun tengok aku buat pun geli. Dia make up. Ni. Yang tu lah. Tak cukup lampu. Ambil lampu ni. Tak cukup lighting. Tak cukup lighting. Lepas tu. Okey juga aku Tengok luar pula. Tengok macam balik. Terperanjat ai. Ingatkan tadi Cici orang Liza rupanya ai. Apa? Ini tadi reda aku tak reda dengan make up. Saya tanya. Reda. Atau kalau kita rasa terpaksa buat. Kita make up, kita keluar air mata tau. Allah, aku tak nak make up. Allah, aku tak nak. Aku tahu nak. Itulah. Baru Allah transferkan kita daripada kelopak, daripada golongan, daripada perkampungan yang memaksakan kita berdosa dengan Allah, baru dia keluar lagi tempat lain. Pernah ke perempuan keluar rumah make up keluar air mata? Allah, aku tak nak make up. Aku terpaksa make up. Mana pernah? Ada. Betul? Dia air mata gembira. Dia make up duit dah ada, dia tak ada lagi shopping. Benarlah Benarlah dikatakan perempuan ni banyak masuk neraka kan. Sebab benda yang jadi general, yang jadi biasa dibuat sekarang ni, kebanyakan perbuatan ahli neraka ni lah. Apa? Make up. Kadang-kadang pergi belajar agama pun make up. Ustaz tengok muka dia pun peningnya. Pergi belajar agama tu. Lalu sebelah kita bau Avon, Jebon, apa tu bau. Kita nak kena faham ni tau. Bila Rasulullah cerita pasal neraka ni, dia tak nak kita buat. Alina tanya, Masura, Azhar bertanya, siapa dulu? Cepat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey. Sila. Adil. Okey Ustaz, saya nak tanya, apa hukum dia macam wanita ni, dia bukan bermakeup Ustaz, tapi dia buat rawatan kulit muka.
dia bagi reason untuk suami lah sebab kulit muka kan Ustaz. Tapi hasil rawatan tu memang kulit jadi flawless dan benda tu tak boleh nak dilindung lah. Jadi adakah bila dia keluar orang lain tu dia kena pakai mudah. Okey. Sebab apa? Aku ni bagi tegang, bagi flawless. Flawless ni maknanya apa? Paperless, flawless. Flawless tak ada simen. Muka aku tak ada simen, flawless. Aku bagi flawless ni, cantik ni, untuk suami aku. Keluar rumah, tak boleh tengok. Keluar rumah kena buat apa? Pakai produk. Nikah. Macam kenal je. Ni bagi hadiah ni Pak. Tidak. Kenapa pakai sini Kak? Aku tadi buat rawatan. Kulit aku bersinar kau ni. Tapi aku buat untuk suami aku. Jadi orang lain mana boleh tengok. Tutup lah. Perempuan tengok, kau tengok cantik tak? Cantik. Orang lelaki lalu lah. Lama. Jangan lupa lelaki dah. I love you. Macam cantik aku buat. Kenapa muka aku macam mana? 25 tahun Kak. Orang lelaki lalu lah. Lama. Okey. Thank you Ustaz. Boleh? Janji Ustaz jangan pakai betul sudah. Pandailah kau buat. Ustaz, boleh sorry. janji. Maaf, saya nak sambung lagi. Kan kalau macam perempuan tu dia lipstick tapi suami dia kata jangan merah sangat. In a way suami dia benarkanlah juga kan sikit. Kalau macam tu macam mana? Kenapa suami dia benarkan? Tak tahu, tak cantik. Kalau suami kata keluar rumah boleh lipstick, jangan merah sangat. Cakap dengan suami, bang, jangan dayu sangat. Okey. Jangan dayu sangat bang. Abang biarkan saya bergerian kat luar ni. Abang tak bosa. Okey, faham. Pakai, tutup. Suami dah tengok. Bang, boleh lalu bang, tutup. Sekarang dah pakai emas lah, tak pakai lipstick lah. Okey. Alina, Mastura. Ustaz, boleh Semua tuan tanya? perempuan yang nak tanya Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya, sekarang ni macam kerjaya sebagai tukang jahit tu, kalau macam dia kata dia buat baju ikut kehendak pelanggan yang ketat, yang apa, jadi bagaimana dengan pendapatan dia tu? Adakah dia kira dia membantu ke kepada atau macam mana, benda-benda Ustaz? yang tidak taat. Buat baju pengantin, buat baju orang kahwin. Selalunya ketat-ketat ni baju tu lah. Mana ada baju pengantin globo-globo? Ada ke tengok baju pengantin globo? Saya tanya lah, pernah tengok, ada ke baju pengantin macam kelambu? Ada? Ada Ustaz. Kecuali baju dia beli kat kedai biasa, dia pakai. Tapi kalau di tempat daripada mak andam-andam, di tempat daripada butik-butik pengantin ni, memang nampak susu tubuh. Orang yang bagi dia pakai baju ni, orang yang sewakan dia pada pakai ni, dia telah syubhat pada benda maksiat. Jelas tak? Dia tahu dia ni pakai nak orang kahwin, bukan pakai lepas suami dia nak hias. Ketat pakai. Dia pakai baju blouse kan, yang bawah tu nama blouse kan. Kalau tengok dia jauh, biji macam ikan duyung. Ikan duyung. Macam mermaid. Kalau kurus lah. Kalau gemuk macam dugong. Biji macam mermaid. Nampak lekuk-lekuk tubuh dia. Dia jahit, dia bagi pakai. Dia kata cantik lah, dia bagi motivasi lagi pada kawan ni. Patutnya dia cakap, akak nak tukar baju kahwin boleh. Saya boleh buat baju warna apa nak. Warna hijau, warna kuning, warna apa nak. Tapi saya kena buat besar-besar sikit lah. Dia kata kenapa? Akak baca kitab menghimah muka 26 betul akak confirm dengan saya. Kalau aku lah kedai dia, aku tak laku. Aku tak nak terlibat. Nanti kau masuk neraka nanti, kau tunjuk aku. Ni muka mak andam ni yang cakap saya pakai ni cantik. Ni muka tukang jahit ni yang jual baju ni kat saya. Dia nak lepaskan diri dia. Ni orang ni. Ini suami saya ni yang kata, awak cantik lah pakai macam ni. Orang ramai tengok ni. Wah, kita jadi pengantin of the year. Ni dia suami ni. Sekarang tak tunjuk.
Sekarang tak tunjuk. Nanti kat akhirat tunjuk. Ini company ni, wahai Tuhan, ni company ni. Sewaan baju pengantin, apa nama-nama ni. Ini nama company ni. Neraka Fashion Senia Berhad. Ini nama dia, wahai Tuhan, ni nama dia. Kau jangan dakwa aku seorang. Dia juga betul membantu dalam benda mendosa. Kau dakwa sekali. Orang yang beli ni akan cakap. Ini mandam ni yang hias muka aku. Yang make up aku. Ini. Supaya aku ditonton ke depan orang ramai. Tak takut ke benda ni? Saidah tanya. Sabaria. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, kiranya yang pelamin tu pun haram hukumnya Ustaz kan? Mempamerkan pasangan pengantin. Dengan syarat jangan perempuan ni hias-hias. Oh, boleh ke Ustaz yang kalau ditunjukkan ni pasangannya berkahwin, okey. Tapi kalau ada hias-hias pakai ketat-ketat ni tak boleh lah. Mas Surah tanya. Assalamualaikum Ustaz. Saidah tanya. Ustaz, kalau macam perempuan tu dia kerja yang beruniform kan, contoh macam nurse, custom apa semua tu kan memang selalunya memang baju pendek satu, lepas tu macam ikut baju ketat lah kan. Kan. Kalau macam tu macam mana Ustaz? Sebab kalau saya nilai saya kata ketat. Orang lain saya tak tahu. Dia baju dia macam ni tau. Memang tak masuk dalam. Tu tengok baju dia. Jarang baju yang macam tu. Saya tanya dia orang, baju ni tempah ke beli siap dia tempah. Saya kata kalau tempah, buat besar-besar sikit. Buat labur-labur sikit. Katakanlah buat labur tu, akak yang ukur tu kata, kami punya harga sampai sini je. Tak apa kak, akak labur lagi sikit, nanti saya bayar yang lebih tu. Bayar tak apa, bayarlah. Saya bayar akak personally lah, saya bagi duit. Ini nampak punggung nanti kak. Seluar saya akak besar-besarkan sikit, nanti saya bayar, tak apa. Tak apalah bayar, 200 pun tak apa bayar 200. Nak elakkan kita berdosa hari-hari kita berjabat tau. Saya nampak banyak uniform ni, banyak yang ketat-ketat tau. Apa, kita dapat gaji 5,000 kan kita boleh berkat ke gaji kita? Itu yang saya tak cukup itu. Kerja tak berkat tau, pakai pakaian yang tak tahu aurat. Walaupun pakai tudung. Nampak betul punggung, nampak betul peha, nampak betul badan, tak berkat. Itu yang bila bawa makanan tak berkat, bawa gaji tak berkat, bawa dalam rumah. Itu rumah panas pun kata, bergaduh dengan suami. Tu punca dia tu dengan tu. Dengan suami tak boleh mesra. Isteri dia tengok kita pun tak boleh mesra. Ada je benda tak kena. Tapi dengan orang luar bukan marah boleh mesra. Boleh tolak ansur. Kenapa? Punca dia satu dia, kita bawa balik ke rumah, kita bagi makan, kita bayar sewa rumah tu, bayar duit rumah bulan-bulan tu dengan gaji tak berkat. Ini banyak yang berlaku yang orang tak puasan. Hospital pun sama ke Ustaz yang pakai nurse-nurse semua tu? Sama lah. Nurse pun ketat pun keluar dia. Ketat masa apa? Nampak bentuk. Tu mana ketat. Kalau tak nampak bentuk tak apa. Saya nampak orang pakai seluar besar-besar baru. Tak apa. Besar seluar dia. Seluar tu tak apa. Dia macam kain. Tapi dia seluar apa je. Okey. Mas Surah tanya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Kalau macam nurse tu kan, kerja dia macam angkat patient, uruskan patient apa semua tu, dia punya bergerak, dia punya tugas tu macam mana Ustaz? Sebab dia akan gagalnya kita ni, gagalnya sistem perawatan kita ni, patutnya kena ada nurse lelaki pada lelaki, nurse perempuan pada perempuan. Kalau saya tak jadi nurse, kalau kat Malaysia ni lah. Pernah tak masuk hospital Arab Saudi? Siapa pernah masuk? Boleh kongsi dengan saya? Arab Saudi ke, Kuwait ke, pernah masuk hospital tak? Saya tak tanya lah, saya tak tahu kan. Pernah tak nurse perempuan dia handle lelaki yang sakit? Saya tanya. Tak pernah Ustaz. Saya pernah saya tak tahu, saya tak pernah masuk. Kalau orang lelaki, siapa handle? Lelaki. Saya dulu pergi haji, isteri saya masuk wad. Bukan masuk wad lah, masuk tempat nak masuk antibiotik. Dia masuk antibiotik kat tangan. Itu musim haji kan, lepas buat haji tu tak sihat. Bawa lah dia nak pergi kena kerajaan. Beratur ya Allah, macam orang beli bola tiket kat stadium. Punya panjang beratur. Yang banyak beratur ni orang India, orang Pakistan. Jadi dia kata rumah saya tak apalah, nanti cakap mutawif kita pergi swasta. Pergi swasta.
Lepas tu doktor tu kata kena masuk dalam bilik sekejap untuk masuk antibiotik. Habis nurse ni orang perempuan lah. Masuk kan. Doktor lelaki tak ikut pun. Doktor lelaki dia tengok jauh je. Tak ikut. Lepas tu saya kata saya nak tengok my wife, saya kata. Lepas tu saya belum sampai lagi je kat depan ni, ada seorang lelaki dekat luar ni, dia tahan. Dia kata now lap. Dia kata lelaki tu boleh masuk. Dia ke bahasa Inggeris lah, now lap. Sebab tempat ni semua perempuan punya tempat. Dia pakai tabir ni. Adalah satu perempuan ni dia round lah tengok ni. Sampai satu masa nanti dia beritahu lelaki dia beritahu okey perempuan dia boleh keluar, kita ambil nasi kita. Macam je lah. Dia lagi strict tu tau. Lagi strict. Mereka lagi jaga tau kalau dia masuk. Tutup betul. Saya tengok dekat yang lain boleh buat. Kenapa? Mereka faham. Kita sini, tahu tak? Nurse perempuan ni kena peluk pakcik ni, bangunkan. Tahu tak kat kawasan hospital ni, tahu tak? Kenapa? Kita yang tak mesti menyediakan prasarana ni, lelaki rawat lelaki, perempuan, orang ni yang berdosa ni. Dan kita ni, kita pilih bidang kerja tu, memang kita berdosa. Sama macam orang main law. Saya dulu anak saya nak main law, saya yang pergi main law. Bila kita main law, kita menghukum orang, bukan dengan hukum Tuhan, dengan hukum orang putih ni. Lord Reid ni hukum mana? Dari barat. Ni hukuman dia ni, mencuri hukuman dia ni, ini hukuman dia ni. Kita memegang hukuman yang bukan hukum Allah. Wah, war tengah buat live ni, boleh kubur. War ni video. War tengah buat live tu. Siapa nak try bagi muat, bolehlah pergi cangkul tengah bekerja tu. Betul lah saya kata. Nak memilih bidang ni tengok dulu bidang ni kita terlibat dengan dosa je tak? Kalau terlibat dengan dosa, berat lah. Berat tau. Mas Surah tanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya masih lagi tanya tentang sesi pendakwaan tadi. Adakah sesi pendakwaan nanti di akhirat nanti tidak berlangsung sekiranya kita mendapat kemaafan dan juga orang tu memberi maaf? Dan yang keduanya, kalau sekiranya kita minta maaf tapi tak mendapat, tidak dimaafkan dan tidak mendapat kemaafan, terutama dari pihak suami lah kan. So sesi pendakwaan tu tetap berlaku. Betul ke Ustaz? Ya. Imam Ghazali dah sebut lagi takbir. Kalau kau berdosa dengan manusia, dia tak maafkan kau, Imam Ghazali dah sebut apa? Sediakanlah amalan punya banyak. Kenapa dia amalan banyak? Nanti dia akan minta. Jadi kalau kita ada amalan yang banyak, nak bagi apa? Lepas tu Rasulullah kata buat dalam kitab Penawar Bagi Hati kata kan, buat dosa dengan manusia ni lagi dahsyat proses dia dari buat dosa dengan Allah. Berdosa dengan manusia ni Allah hold keampunan. Allah tahan keampunan ni selagi manusia tu tak maafkan kita. Ni berat ni. Ni berat. Bukan dengan suami tau, bukan dengan isteri saja. Dengan orang lain pun sama. Okey, Diana tanya. Ustaz, tadi yang tertarik yang Ustaz cakap bila ada Ustaz yang bagi ceramah dia pening kepala tengok perempuan depan dia berhias tu kan Ustaz. Saya nak tanya, kalau sebagai orang lelaki, bila kita nampak aurat perempuan ataupun nampak perempuan yang berhias depan kita ke ataupun kat Facebook ke kat apps apa-apa ke, macam mana seseorang lelaki ni patut react kepada situasi tu Ustaz? Dia patut react, dia akan tengok. Patut react, dia tengok. Lepas tu kalau datang kelas muslimah, jangan hias muka. Jangan berhias lah. Jangan berhias. Kan kalau ustaz tu sini ngajar kan, kita pun tak suka. Apalah ustaz ni. Dia sebenarnya nak selamat ni ngajar online. Ngajar online macam ni nampak gambar je. Lepas tu kalau kita masuk lift orang lelaki, dan kita perasan masuk lift ni perempuan, dan lebih kita perasan dia ni bergaya, kita jangan tengok muka dia. Sampai peringkat tu nak kena jaga lah. Walaupun sebenarnya tak semudahnya kita kata, betul tak? Tapi undang-undang ni begitulah. Okey, last Azhar, sila. Okey Ustaz, begitu ramai wanita rasa segan pula sebab saya tak jumpa Purdah. Okey Ustaz, serious note. Tadi Ustaz ada sebut pasal
suami senang cakapnya beranggapan para isteri dah tahu hal-hal darah period dan sebagainya. Adakah bukan merupakan tanggungjawab bapa si perempuan tu sebelum anak jadi nikahkan dengan suaminya mengajarkan fardu ain bab taharah tu kepada anak perempuannya sendiri? Memang satu tanggungjawab bapa. Bila dinikahkan, tanggungjawab itu berpindah pada kita. Jadi bapa dia lepaskan anak perempuan ni tanpa fardu ain, bapa dia akan berdosa. Tetap berdosa. Tapi masa tu kita tak berdosa sebab kita belum jadi suami dia. Bila kita jadi suami dia, maka dia takluk pada nafkah kita. Dan nafkah itu nama nafkah batin. Kita kena make sure yang isteri kita mesti pandai agama. Oh, satu lapis lagi Ustaz Satu lapis lagi. Bapa Bapa tu dia ada tanggungjawab. Dia ada dosa dengan pahala yang dia buat gini. Bila dia kahwin, lepas. Kita pula kena tanggungjawab. Okey. Dah. Cukup. Dengar ni. Nanti jumpa hari Senin baca Muhimah. Malam ni kita jumpa, kita baca tasawuf bab pada menyatakan akan Farash. InsyaAllah jumpa malam ni. Tengok muka orang perempuan macam banyak tak puas hati je. Agak Redha Ustaz, redha. tak puas hati dia macam tak Terkejut setuju Ustaz ke. sebenarnya. Terkejut. Tak apa. Kau ingat ini perkataan ulama-ulama. Dia kata apa? Rahmat Allah mengatasi kemuraan dia. Kita nak berubah, Allah sayang kita. Kita kekal dosa, Allah murka kita. Kita berubah, Allah sayang kita. Kita kekal dosa, Allah murka kita. Sebab tu nak kena dengar selalu perkataan-perkataan yang menakutkan. Kalau hati ini terlalu degil, supaya dia boleh ingat, takkan aku nak terus macam ni. Jadi dia berubah. Dia berubah. Bawa diri kita dalam ingatan supaya dia berubah. Biarlah kita rasa pedih dengan perkataan. Allah nak kena gantung, tak boleh nak make up, tak boleh nak apa. Semalam baru beli make up harga RM2,000. Tak apa. Simpan untuk suami. Tak ada suami, bagi pada hadiah pada orang. Dengan syarat engkau mesti make up depan suami engkau. Setuju? Nah, aku bagi make up aku kat engkau. Rasa tak selesa. Against kita punya norm. Against punya kehidupan kita. Mana ni tak boleh, tu tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Baik duduk dalam gua. Pergilah duduk dalam gua kalau urusan gitu. Ustaz, perempuan ni kadang-kadang bukan lelaki je yang tak boleh tengok. Perempuan pun tak sanggup nak tengok kan Ustaz. Nak elakkan kita. Kenapa perempuan nak tengok pula? Kadang solatkan orang perempuan ni, kita sendiri pun sampai tak sampai hati nak tengok. Kita takut kita pula mengata nanti fitnah. Itu over lah kot. Jadi over lah. Burung campur. Burung jambuk. Jambuk macam mana rupa? Jampuk, orang jampuk. Memanglah kadang over. Memang orang pun tengok pun tak kenal. Bukan orang lelaki dia pun tak kenal. Tapi nafsu kita ni dia meletakkan perasaan kita ni cantik. Dia letakkan kita ni panjang umur lagi, cantik lagi. Lepas tu dia beri alasan, orang lain pun make up. Orang lain pun make up, itu bini imam tu make up lagi. Tengok, orang cantik keluar rumah. Imam punya bini boleh make up, aku tak boleh make up. Tengok tak alasan yang kita beri. Bini Pak Ustaz pun make up, dia kata, aku ni lagi lah bukan Ustaz. Nampak perkataan ni banyak keluar kan? Betul Ustaz. Bukan ustaz tak ustaz tu ukuran kita syariat. Ustaz ni pun dia mungkin ada kelemahan dia juga yang dia kadang-kadang tak boleh buat. Ustaz lupa belajar. Dia bukan lupa belajar, dia tak ada kekuatan nak buat. Isteri dia pun tak ada kekuatan nak buat. Isteri dia pun turun sengkat kadang-kadang. Itu kita tak boleh salahkan dia lah. Itulah kelemahan diri dia. Tapi jangan contoh, jangan jadikan alasan untuk kita buat. Okey, dah. Jangan dia tutup. Kalau tanya soalan lagi. Okay, insyaAllah kita jumpa nanti malam ni.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teleponnya lagi mana? Assalamualaikum kawan. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم